hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah tuan-tuan, para jemaah, ibu-ibu yang dikasihi dan dirahmati Allah, pagi ini kita sambung pertemuan kita dengan membaca kitab Mukhtasar Sya'bil Iman, kitab ringkasan cabang-cabang iman oleh Al-Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu, yang meninggal dia pada 699 Hijrah, yang menghimpunkan sejumlah 77 cabang iman menurut Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang didasari daripada sebuah hadis sahih Bukhari dan Muslim, apabila Rasulullah menyebutkan tentang banyaknya cabang-cabang iman. Sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un was-sittuna aw qala bid'un was-sab'una sya'bah. Iman itu, kata Nabi, ada 60 lebih atau 70 lebih cabangnya. Wa a'laha, tingkatan yang paling tinggi dalam cabang iman itu adalah qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan paling rendah cabang iman itu adalah membuang sesuatu yang mengganggu jalan. Wal haya'u sya'batu minal iman, dan malu juga merupakan satu daripada cabang-cabang iman. Lalu dihimpunkan oleh para ulama yang terkemudian berdasarkan hadis ini, di antaranya Al-Imam Al-Baihaqi, kemudian diringkaskan juga oleh beberapa ulama yang selepas itu. Di antaranya pengarang kepada kitab kita ini adalah Al-Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i, iaitu sejumlah 77 cabang iman yang didapati daripada kitab-kitab hadis dan juga Al-Quran. Jadi di masjid kita ni, dalam catatan kita berhenti pada cabang iman yang ke-22, 22 daripada 77 cabang iman. Mana kalau 22 ni 20 kali dah berjumpa lah, betul tak? Lebih kurang lah kan. Tolak apa-apa yang lain mungkin dalam dekat 2 tahun kan lah untuk kitab ni, insyaAllah. Cabang iman yang ke-22 itu makna iman secara umum, iaitu zakat. Sebelum ni kita dah sebut tentang solat. Iman ni ada dua. Dalam kitab ini disebutkan dengan makna secara umum dan secara khusus. Makna iman secara khusus adalah hati ini membenarkan segala yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuklah perbincangan kita tentang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikah, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Adapun makna iman secara umum, itulah perbuatan kita, seperti salat, puasa, zakat, i'tikaf, yang merupakan juga adalah cabang-cabang iman. Jadi pada cabang iman yang ke-22 ini adalah zakat. Zakat ni secara umumnya dia mempunyai dua lah. Yang pertama, zakat yang terkait dengan tubuh badan. Yang kedua adalah zakat yang terkait dengan harta. Zakat yang terkait dengan tubuh badan ni adalah zakat fitrah, atau dalam kitab disebut zakat fitri. Ini bulan puasa tak lama lagi, zakat fitrah. Bayi yang lahir pun dalam bulan Ramadan tu pun dikenakan zakat. Maknanya ayah bayarlah tanggungan dia. Yang kedua, zakat yang terkait dengan harta benda. Banyaklah yang ulama ijtihadkan. Hari ini pun macam-macam jenis zakat. Selain daripada zakat pendapatan, zakat simpanan, wang simpanan dalam akaun kita kan, cukup syarat dia je, bayarlah zakat, wajib zakat. Juga zakat tanaman, zakat ternakan, zakat apa lagi? Zakat saham pun ada. Lembaga Selangor macam-macam Itu ijtihad tu. Bila tengok kita ni dapat sumber pendapatan yang pelbagai, lalu diperhalusi apakah ia perlu dikeluarkan zakat, maka zakat dizakatkan. Zakat saham, zakat EPF, zakat kumpulan wang simpanan nasional. Kesemua itu adalah merupakan kewajipan kepada seorang Muslim yang beriman. Pengarang meletakkan beberapa dalil daripada ayat Al-Quran dan juga beberapa hadis Nabi SAW. InsyaAllah kita bacalah pagi ni. Pertama sekali, dalil daripada surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah menyebutkan ba'da a'udzubillahi minasyaitanirrajim,
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Sallallahu alaihi wasallam. Biasa baca ayat ni kan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, sampai ayat yang kelima. Ini perintah, satu daripada mahallul syahid dia adalah perintah bayar zakat. Apakah maksud kepada ayat ini? Allah menyebutkan padahal mereka tidak diperintahkan melain supaya menyembah Allah, untuk mengikhlaskan ibadah kepadanya. Ini akidah. Lagi tetap teguh di atas tauhid, dan mereka itu wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Pertama sekali mereka itu mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Wa zalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang benar. Perintah pertama sekali sebelum zakat adalah salat. Salat yang dimaksudkan di sini adalah salat yang sempurna. Salat yang dihadirkan dengan sempurna. Salat yang tidak ditinggalkan, dilakukan secara tetap, mulazamah wa muhafazah. Salat yang boleh menjadi kafarah kepada dosa-dosa kecil kita. Nabi menyebutkan tidaklah seorang Muslim apabila tiba masuknya waktu salat fayusni wudu'aha, lalu dia memperelokkan wuduknya, wa khusyu'aha, dan rukuk dan khusyuknya, wa ruku'aha, dan juga rukuknya. Ini perbuatan-perbuatan salat yang sempurna. Mayang dalam keadaan khusyuk. Dalam mazhab Syafi'i, khusyuk ni banyaklah. Antaranya sunat kita melihat pada tempat sujud ketika solat. Mata tu tengok tempat sujud, tak payah tengoklah apa yang ada di kiri kanan kita. Melainkan ketika mana kita tasyahud, disunatkan kita melihat pada jari telunjuk kita. Ini antara sunnah-sunnah yang kita lakukan yang boleh menghadirkan khusyuk, perbuatan-perbuatan solat kita. Kemudian Allah kata wa yu'tu zakah, dan bayarlah zakat, memberi zakat, dan itulah agama yang benar. Kemudian pada dalil yang kedua, iaitu surah At-Taubah, perintah zakat. Allah menyebutkan pada surah At-Taubah ayat 34-35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ayat 34. Allah mengingatkan kepada kita hamba-Nya yang seronok sangat menyimpan harta atas dunia ni, yang mengumpul emas dan perak. Kata Allah Ta'ala, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah. Zahab ni emas, fiddah ni perak. Ingatlah, kata Allah Ta'ala, orang yang menyimpan emas dan perak. Seronok simpan emas dan perak ni. Ini dua harta yang bernilai. Bukan zaman kita je, zaman dulu-dulu dah terkenal dengan kekayaan emas dan perak. Bergedung-gedung emas disimpan. Banyak kisah menceritakan ramainya kerajaan ataupun negara-negara, pemerintah-pemerintah yang kaya raya, yang membina mahligai daripada emas, makannya juga daripada pinggan emas dan perak. Ini menunjukkan kemewahan, kebanggaan. Akhirnya menyebabkan runtuhnya tamadun Islam tu antara adalah kerana bermegah-megah dengan kemewahan. Salahkah kita untuk menyimpan emas dan perak? Tak salah. Kumpullah pasal harta kita, usaha kita. Yang menjadi kesalahannya adalah apabila seronok sangat simpan emas dan perak ni, lalu wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan dia tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Itu masalah dia. Yang bagi harta emas dan perak ni Allah, dan juga yang perintahkan supaya keluarkan zakat juga Allah. Mana mungkin kita satu orang yang bantu orang, tiba-tiba orang tu tak ikut kata kita ataupun dia benci kat kita. Tak boleh. Kita pun sebagai manusia mesti rasa tak senang. Walillahi mathalul a'la, bagi Allah Ta'ala murka. Allah murka lah hamba macam ni. Seronok sangat menyimpan emas dan perak. Sebab tu orang hari ni simpan macam-macam. Kadang-kadang emas dia pun tak nampak apa emas dia. Kau buat apa sekarang? Sekarang ni adalah sikit bisnes. Apa bisnesnya? Saya simpan emas. Mana simpan emas? Emas tak ada dalam sistem ni. Tengoklah dalam sistem emas. Boleh ke simpan macam tu? Kena tabayun lah, selidik tu. Paling sekarang ni mudah kan, ada panel penasihat tak? Yang tengok kan, platform-platform yang tertentu ni kan, yang simpan emas secara alam maya ni, digital. Tak ada emas secara ain, tak ada emas tu, zahir emas tu tak ada. Itu hati-hatilah.
Kerana terkait juga dengan emas yang kita simpan tu wajib dikeluarkan zakat. Itu saja. Dan mereka yang sonok sangat menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tak membelanjakan di sini adalah tidak mengeluarkan zakat. Apa Allah nak bagi ni? Fabashshirhum bi'azabin alim. Fabashshirhum bi'azabin alim. Fabashshir ni adalah khabar gembira. Masya-Allah tuan-tuan ya. Allah kata kepada mereka yang menyimpan harta emas dan perak lalu tidak mengeluarkan zakat, khabarkan berita gembira kepada mereka. Apa tu? Bi'azabin alim. Azab yang sangat pedih, yang tidak terperi sakitnya. Masya-Allah. Allah menggunakan serah ataupun lafaz khabar gembira ni kepada mereka yang sonok sangat atas dunia ni, kumpul emas dan perak, sehingga terlupa perintah Allah Ta'ala keluarkan zakat. Maka Allah kata, tunggu nanti, khabarkan kepada mereka, kelak di hari akhirat akan ditimpakan azab yang amat tidak terperi sakitnya. Kalau dalam bahasa Arab, alim itu adalah sifat kepada azab, tidak terperi sakit. Sakit ni siapa? Manusia kan azab, manusia yang sakit. Tetapi disandarkan kepada azab menunjukkan betapa beratnya balasan Allah nak bagi ni kepada hambanya yang ingkar akan perintah wajib mengeluarkan zakat. Lalu pada ayat yang ke-35 Allah menyebutkan tentang balasan apa yang diberikan kepada mereka. Allah mengatakan pada ayat yang 35 yang bermaksud, iaitu pada hari dibakar emas dan perak di dalam neraka Jahannam. Tadi semua tu akan dibakar dalam neraka Jahannam, lalu diselar di dahi mereka dan rusuk mereka serta belakang mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kau simpan untuk diri kamu, oleh itu rasalah azab yang tidak terperi daripada apa yang kamu simpan itu. Esok dia jadi bahan bakar kepada api neraka dan ditimpa ke atas diri kita. Masya-Allah. Waliyazubillah min zalik. Kita tak maulah kita lupa kan, sonok orang kumpul emas pun kumpul. Betul, orang yang kumpul emas ni dia ada dua lah, sama ada dia kumpul nak simpan atau kumpul nak pakai. Orang beli emas ni kan, kalau kita tengok, kalau dia pergi beli kedai emas, kalau dia beli tak lama tuan-tuan, lepas tu dia ambil bawa balik, tu biasanya dia nak simpan lah tu. Pasal emas ni memang dah solid dah tahu dah kan kualiti dia. Jadi dia tak kisahlah cantik ke, up to date ke, dia punya design ke, tu tak kisah, nombor dua. Yang penting simpan emas. Tapi kalau kakak tu masuk kat kedai emas, hari tu dia beli tuan-tuan, dia tak beli kan, dia turut pula hari yang kedua, turut pula minggu depan baru dia beli. Tu emas dia nak pakai tu. Pasal nak tengok latest design dan sebagainya. Jadi emas yang dipakai ni tak dikenakan zakat, melainkan melebihi uruf. Aku tengok negeri masing-masing lah. Pakai emas, saya pakai buat apa? Zakat kata. Pakai, tapi kalau dah kadar dia melebihi uruf, maka kena zakat. Adapun kalau emas tu disimpan saja, maka dikenakan wajib dikeluarkan zakat. Itu perbahasan fiqah yang kita tak bincang lah, kerana kitab kita tak bincang berkaitan dengan terperinci akan bab zakat secara, iaitu perbincangan fiqah. Kemudian Allah menyebutkan pada surah Ali Imran ayat 180. Ayat ni kita akan kaitkan dengan hadis yang kita akan bacakan pada hadis yang kedua nanti. Iaitu Allah menyebutkan, wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dan janganlah sesekali orang yang bakhil dengan harta benda yang dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya menyangka bahawa kebakhilan itu baik bagi mereka. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, Allah kata, buruk bagi mereka. Dan mereka itu kelak akan dikalungkan dengan apa yang mereka bakhilkan pada hari kiamat kelak. Ini sabdaan Nabi menyebutkan dalam hadis Nabi tentang ayat ini. Baik, hadis yang pertama. Hadis daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam As-Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman ahlal kitab fad'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ajabuka lidzalika fa'alimhum anna Allah qad iftadhara 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmi wa laylah fa inhum ajabuka lidzalika fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim sadaqatan fi amwalihim
tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim fa inhum ajabuka lidzalika fa iyyaka wa karaima amwalihim wa iyyaka wa da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam hadis Ibn Abbas, dia menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Muaz ke Yaman. Muaz yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah Sayyidina Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni satu orang sahabat Nabi yang masyhur, terkenal lah, sebut nama Muaz biasa dengar. Kecil-kecil biasa dengar, time sekolah biasa dengar, time kita dah berumur pun biasa dengar. Muaz bin Jabal. Dan Muaz bin Jabal ni satu orang yang umurnya muda, anak muda, sekitar dalam 20-an. Ketika Rasulullah mengutuskan dia menjadi seorang qadi di Yaman. Bukan calang-calang jawatan ni. Ini bukan qadi nikah, tuan-tuan. Ini qadi adalah yang menentukan hukum. Ini pakar rujukan ni. Umur dia berapa? Sekitar 20-an. Menunjukkan bahawa, hujah menunjukkan bahawa Nabi SAW meraihkan anak muda yang berkebolehan. Apa masalah kita hari ini kalau ada anak muda yang memang berkelayakan, yang penting akhlaknya baik, mulia, ilmunya ada, kedepankan dia menjadi pemimpin masyarakat. Sebab tu anak muda kita hari ini semua bukan ke depan, terkebelakang. Kalau sembahyang tu paling belakang ni. Yang hujung-hujung, yang dekat longkang, tu last kali lah dia datang. Dia tak mau ke depan. Jadi Rasulullah SAW mengiktiraf anak muda ni kerana keilmuannya. Pernah juga satu hari Rasulullah memuji Sayyidina Muaz. Dia pegang tangan Sayyidina Muaz, lalu dia mengatakan, ya Muaz, wallahi, wahai Muaz, demi Allah, inni la uhibbuka, aku sangat cinta kepada kamu. Nabi sepakat, para ulama kata tak ada manusia atas dunia ni yang paling mulia melainkan dialah baginda Nabi SAW. Dan semulia manusia inilah sendiri yang mengatakan dirinya, aku adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kalian. Nabi beritahu sendiri, aku ni adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kalian, yang paling kenal Allah Ta'ala. Maka semulia manusia ini telah mengiktiraf satu anak muda dengan mengatakan, wahai Muaz, demi Allah, dia bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya aku sangat cinta kepada kamu. Nabi sangat sayang kepada Muaz, anak muda ni. Apa dalam hadis ni menyebutkan? Iaitu mengingatkan kita tentang zikir yang imam kita baca tadi dalam doa. Dalam doa imam tadi baca, kita aminkan. Dan tuan-tuan pun baca, bila-bila masa kita baca. Nabi pesan kepada Sayyidina Muaz, jangan tinggalkan, aku pesan kepada kamu, jangan tinggalkan doa ini di penghujung salat. Atau membaca selepas sembahyang atau di penghujung salat. Apa dia? Imam kita baca tadi, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa Nabi ajar kepada Sayyidina Muaz. Jadi kita hari ini amal. Dah amal dah, alhamdulillah. Ustaz terlupa, kadang amal tak amal. Teruskan amal. Ini doa yang ditunjuk sendiri oleh Nabi SAW kepada Muaz, jangan tinggal. Maka kita bacalah, minta pada Allah, bantu kami, bantu aku ya Allah dalam mengingati kamu, bantu aku ya Allah dalam bersyukuri kamu, bantulah Allah dalam ibadah baik kepada kamu. Ini semua adalah doa-doa yang menjadi amalan zikir kita harian kita, yang boleh memaknakan hidup kita. Memaknakan hidup kita. Ada tujuan hidup kita ni. Ya Allah, aku ni nak beribadah kepada, bantu aku ya Allah. Aku ni nak bersyukur pada kamu, bantu aku ya Allah. Allah, aku ini mengingati kamu, bantu aku ya Allah. Semua kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah juga pernah memuji Muaz di hadapan para sahabat. Kata Rasulullah, a'lamhum bil halal wal haram Muaz bin Jabal. Ini dah yang paling alim di kalangan kalian tentang perkara halal dan haram, kata Rasulullah, Muaz bin Jabal. Nabi sebut nama ni secara spesifik. Nabi kata orang yang paling alim tentang perkara halal dan haram Muaz. Maka tak hairanlah dia jadi qadi ke Yaman. Dan kalau kita lihat dalam hadis ni apa yang berlaku, qala lahu innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Nabi kata kepada Muaz, sesungguhnya akan datang kepada kamu ahlul kitab di Yaman nanti. Di Yaman nanti Nabi utuskan Muaz jadi qadi di Yaman. Nanti sampai sana kamu akan didatangi oleh ahlul kitab. Ahlul kitab di sini mereka beriman ataupun tidak? Mereka belum beriman. Mereka tidak beriman. Apa hujah mereka tidak beriman? Nabi perintahkan kepada Muaz, nanti bila datang ahlul kitab, fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah.
dakwah mereka, seru mereka masuk kepada Islam, iaitu dengan bersyahadah tiada Tuhan yang layak disembah wa anni rasulullah, dan aku ini adalah utusan Allah. Itu hujah dia. Maknanya ahli kitab dalam hadis ni mereka tak beriman. Nabi kata sampai di Yaman jumpa ni, suruh mereka masuk Islam, suruh mereka bersyahadah lah, nak masuk Islam syahadah lah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa inhum ajabuka lidzalika, kalau mereka taat kepada kamu, apa yang kamu suruh tu, mereka masuk Islam, bersyahadah tak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, fa'limhum anna Allah qad iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Bagi tahu mereka, ajar mereka supaya Allah Ta'ala telah memfardukan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Perintah pertama selepas masuk Islam apa dia? Salat. Sembahyang. Ni dakwah Nabi nombor 1, sembahyang. Syahadah dulu. Islam, beriman, ya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Nabi kata selepas mereka taat, suruh mereka sembahyang. Siapa mereka tu? Ahlul kitab yang telah beriman. Allah telah memfardukan, bagi tahu mereka Allah telah mensyariatkan sembahyang 5 waktu sehari semalam, yang asalnya 50 waktu dan kemudian dikurangkan hingga 5. Lalu Allah kata kepada Nabi kita, setiap waktu solat itu digandakan 10, maknanya kekal fadilat 50 waktu. Ini perintah wajib. Inilah specialnya kita umat Nabi SAW. Ibadah kita ini diganda-gandakan. Kesian kat umat. Kemudian kata Rasulullah SAW lagi kepada Muaz, fa'alimhum, selepas bagi tahu mereka, ajar mereka Allah telah fardukan sembahyang, fa'inhum ajabuka lidzalika, kalau mereka taat kepada kamu, fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim, suruh mereka keluarkan zakat. Syahadah, salat, kemudian perintah suruh mereka, iaitu ahli kitab yang telah beriman, mengeluarkan zakat min amwalihim, daripada harta mereka. Siapakah mereka dalam hadis ini? Orang Islam. Hadis ini menjadi hukum kepada hukum mengambil duit zakat daripada siapa dan mengalihkan zakat kepada siapa. Boleh tak bagi zakat kepada orang bukan Islam? Ini perbahasannya, antaranya ada hadis inilah. Kemudian kata Rasulullah lagi, tu'khadhu min aghniyanihim, ambil daripada kekayaan mereka, orang-orang kaya mereka, wa turaddu ala fuqaraihim, dan serahkan, agihkan kepada fakir miskin mereka. Mereka di dalam hadis ini adalah merujuk kepada ahlul kitab yang telah beriman, maknanya orang Islam. Maknanya zakat ni diambil daripada harta orang Islam dan diagihkan hanya kepada orang Islam. Boleh tak bagi harta kepada orang bukan Islam? Tak boleh. Melainkan ada beberapa pandangan yang minoriti. Ini pandangan jumhur mengatakan harta zakat yang diambil itu diagihkan, diserahkan kepada golongan yang memerlukan, antaranya fuqaraihim, orang-orang fakir miskin mereka. Itu orang Islam. Ini adalah pandangan majoriti. Ada pun setengah tempat yang mengatakan bahawa harus, itu dengan syarat yang ketat. Melihat pada wakil, tempat, keadaan. Ada satu tempat kalau memang tak ada orang Islam semua kaya dah, maka zakat berlebihan, maka di situlah dia ambil. Tetapi kalau kita tengok rata-ratanya orang Islam ni ramai lagi miskin. Betul? Ramai miskin. Tahu mana miskin? Jumpalah amil. Tengoklah senarai. Cukuplah setakat beranang ni pun cukup dah. Ramai lagi orang Islam yang layak menerima zakat. Maka duit zakat tu bagilah pada orang Islam. Wa ruhama'u bainahum. Dengan orang Islam ni kasih sayang. Berkasih sayang, bantu, jaga kebajikan. Bagi orang bukan Islam adalah bahagian dia. Ada bahagian dia. Kemudian kata Nabi lagi, fa inhum ajabuka lidzalika, kalau mereka taat kepada mereka dengan itu, fa iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati kata Nabi, waspada dengan harta yang mereka kasih. Jaga-jaga pemerintah, jangan ambil harta yang mereka sayang. Jangan ambil harta yang mereka muliakan. Kalau mereka ada ternakan mereka tak mau jual, ternakan itu mereka paling kasih, paling sayang, jangan ambil sebagai zakat. Kerana bimbang jatuh perbuatan tu zalim, kata Nabi. Masa yang sama, Nabi juga mengajar bila memberi, jangan beri yang paling teruk, yang paling hodoh, yang paling buruk. Dia ada give and take lah. Nak bagi yang elok, nak ambil jangan ambil yang orang paling sayang kali.
nanti zalim. Mentang-mentang kita pemerintah, ada seorang raja, kisah nelayan ni, satu orang nelayan ni, dia ada anak, dia miskin lah nelayan ni, secara adatnya miskin. Jadi anak dia kelaparan, nak makan, dia pun usahalah pergi laut, tengah laut sampai dapat ikan, takdir dapat ikan besar. Bila dapat ikan besar tu, dia pun seronok, bukan kepalang hatinya berbunga-bunga mengingatkan anak-anak kat rumah yang menangis kelaparan. Tetapi angan-angan tu, ataupun itu menjadi angan-angan sajalah, di pertengahan jalan ditahan oleh rombongan diraja, dan raja melihat akan besarnya ikan tu, lalu berkenan raja nak ambil ikan tu. Lalu dia ambil lah ikan tu. Maka tak ada upaya lah bagi nelayan tu, dia bagilah, dah raja. Orang ambil hak orang ni, dia bukan nak sangat ikan tu, dia bukan nak sangat ikan sedap tu, tak, dia biasa makan sedap-sedap dah kan. Pasal orang yang zalim ni, orang yang suka naya, pasal dia seronok ambil hak orang tu je. Dia seronok menunjukkan kelebihan dia ambil lah hak orang tu, dia ambil ikan daripada nelayan tu. Tak ada, Allah Ta'ala baliklah raja tu ke istana dia, terkena akan bisa pada ular tu, pada ikan. Rupanya ikan tu ada bisa dia. Lalu dia jumpa tabib kata tak boleh buat apa, potong jari dia. Adakah hilang wahai raja? Tak, masih lagi. Lalu dipotong pergelangan tangannya. Tabib kata tak, sehingga dipotong ke sikunya. Lalu tertanya-tanyalah apalah masalah. Lalu dia memanggil kepada ahli hikmah dia, lalu bertanya, lalu mengatakan, tentu tuanku ada membuat sesuatu yang menyakiti hati orang, telah berlaku sesuatu mengambil hak orang. Lalu teringat pada nelayan ni, lalu dipanggil nelayan tu untuk raja minta maaf atas kesalahan dia. Kata nelayan tu, aku sudah lama memaafkan tuanku. Kata raja, apa yang kau doakan? Kata nelayan itu, setelah tuanku mengambil hak aku, lalu aku berdoa pada Allah Ta'ala, raja telah menunjukkan kuasanya, wahai Allah, tunjukkan kuasa kamu, cukup sekarang. Maka balasannya sangat besar, tuan. Kesan kepada orang yang berlaku zalim. Sebab apa ni? Dalam hadis ni Nabi sebut, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, hati-hati daripada harta orang nak ambil ni. Wa iyyaka wa da'watal mazlum, waspada dengan doa orang yang dizalimi, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tiada hijab di antara dia dengan Allah Ta'ala. Doa orang yang dizalimi ni tak ada hijab di antara dia dengan Allah Ta'ala. Hati-hati dengan doa orang yang dizalimi. Hati-hati. Sekecil-kecil kezaliman, apatah lagi sebesar-besar kezaliman. Kan? Hati ni kadang rasa seronok buat jahat kat orang. Macam raja tadi, bukan dia nak makan pun, bukan dia nak ambil pun, bukan dia nak jawatan tu pun, tapi dia seronok nak bagi orang tu dizalimi. Seronok, dia rasa seronok. Perbuatan ini hati-hati. Kalau dia berdoa pada Allah Ta'ala akan kezaliman yang dikenakan akan dia, maka Nabi kata, fa iyyaka, waspada kamu, hati-hati kamu, wa iyyaka, jaga-jaga, wa da'watal mazlum, doa orang yang dizalimi ni, Nabi kata, laisa bainaha wa bainallahi hijab, kerana tiada hijab di antaranya dengan Allah. Sebab itu memang sahih dalam beberapa hadis menyebutkan tentang perkara ni berulang-ulang kali. Antaranya Nabi menyebutkan la syak fihinna, tak ada keraguan padanya. 3 doa ni. Yang pertama da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Yang keduanya da'watul musafir, doa orang yang musafir. Batu orang yang musafir kalau singgah rumah kita, Assalamualaikum lang, kata, ya nak singgah rumah boleh ke? Daripada mana? Daripada kampung lah nak datang singgah rumah lang ni. Boleh ke? Boleh, datang. Jangan kita rasa beban. Pasal apa? Padanya doa yang mustajab. Jamu dia makan, lepas makan sebelum nak pergi, minta dia doa kita. Biasa tak buat yang tu? Doa orang musafir ni mustajab. Minta doa pada orang musafir. Lepas tu memang amalan ni ada setengah orang dia buat. Dia jemput datang rumah, lepas tu jauh-jauh kita datang, musafir kita, dan bila nak balik kata minta tolong doa sikit. Kita kata tuan rumah lah doa lebih afdal. Dah kata, minta tuan doakan. Pasal doa orang musafir, orang jauh, orang datang jauh. Dengan tujuan yang baik lah. Kalau musafir pergi genting main judi, tak jadi tuan-tuan. Musafir benda yang baik, benda yang salih, benda yang taat, ziarah orang tua, ziarah orang sakit, melawat, macam-macam benda-benda yang baik, yang harus ataupun yang sunat. Dan kemudian da'watul walid ala waladihi, doa seorang ayah kepada anak dia mustajab. Nabi sebut la syakku fiha, tak ada keraguan padanya. Doa orang yang dizalimi, doa orang musafir, doa ayah kepada anak dia.
Habis tu ibu letak mana? Ibu maklum, doa ibu memang mustajab. Ibu kalau doa di Malaysia ni mustajab, pergi ke Mekah Haramain lagi mustajab, 2-3 kali mustajab. Lepas tu kan kita suruh pesan ustaz kan, ni suami isteri bermaaf-maafan, ayah anak ni mak marah macam kalau kadang dia bawa anak dia kan, kadang anak ni kan macam-macam perangai, lambat lah nak keluar ni, lambat nak pergi ni, lambat, kadang mulut tu marah. Hati-hati, mulut mak ni mustajab. Sampai tempat yang fadilatul zaman makan ni, tempat yang ada kelebihan dari segi tempat ni, lagi berganda, lagi mustajab, 2 kali mustajab. Mulut jangan cakap macam-macam, mustajab banyak. Kemudian dalam hadis yang lain juga, adalah hadis Tirmizi, 3 doa yang tak tertolak. Antaranya pertama kata Rasulullah adalah doa pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik. Yang keduanya adalah doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka puasa, mustajab. Yang ketiga adalah doa orang yang dizalimi. Sekali lagi, maknanya orang yang dizalimi ni banyak riwayat menunjukkan doanya tiada hijab dia dengan Allah Ta'ala. Hati-hati. Sebab tu mudah je hidup kita atas dunia, buat baik dengan orang, jangan rasa hasad dengki dengan orang, jangan zalim orang, pasal nanti Allah balas kita. Kalau dia doa pada kita, Masya Allah tuan-tuan, tak selamat hidup kita dunia akhirat. Tetapi pada masa yang sama, Nabi juga mengajar, kalau kita dizalimi, jangan doa kejahatan. Kalau dia doa kejahatan, mana doa supaya dia ni rugi, doa dia hilang kehilangan, doa dia kesedihan, jangan. Kerana doa tu tak ada hijab dia dengan Allah Ta'ala. Bimbang apa kata Rasulullah, bila satu orang yang dizalimi, dia doa pada Allah kepada orang yang zalim, lalu Allah menimpakan musibah ke atas orang tu terlebih musibahnya. Macam raja tadi, analogi tu, kesalahan dia ambil ikan je, tapi hilang tangan. Nampak tak mustajab doa orang? Raja telah menunjukkan kuasanya, wahai Allah, tunjukkan kuasa kamu. Dia tak kata suruh potong tangan, tetapi Allah bagi dia besar. Sebab tu kata Nabi, sebab nanti di akhirat dia akan menuntut atas lebihan balasan yang dikenakan ke atas dirinya. Dia akan tuntut di akhirat nanti. Sebab tu kita kalau tengok khutbah hari ni pun cerita tentang Nabi ni seorang yang pemaaf. Dulu Islam ni dizalimi, golongan-golongan hamba ni dibunuh, diseksa. Kemudian apabila berlaku pembukaan kota Mekah, Nabi tak arah sedikit pun seorang pun sahabat untuk bunuh ataupun menghancurkan apa yang ada di Mekah, termasuk pemimpin musyrikin Mekah. Nabi tak. Nabi memaafkan. Akhirnya ramai yang Islam. Wahsy yang bunuh bapa saudara Nabi yang Nabi sayang, yang bela Nabi SAW, Nabi maafkan. Walaupun riwayat menyebutkan Nabi tak mau pandang lah dia, tapi Nabi maafkan. Akhirnya semuanya Islam. Ini kisah yang kita kena ambil pengajaran sungguh lah. Maka doa tu, doalah dengan doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW. Jangan ulama ajar kepada hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita banyak cakap, sekali bila orang aniaya kita, cukuplah bagi Allah untuk urusan duniaku, cukuplah bagiku untuk Allah untuk urusan akhiratku, cukuplah bagi Allah untuk urusan orang yang berbuat jahat kepadaku, cukuplah Allah bagiku untuk segala kejahatan yang datang padaku. Minta kepada Allah. Allah akan. Sebab itu kalau kita tengok betapa tingginya keimanan sahabat-sahabat kita yang doakan imam kita tadi di Palestin, di Gaza, tuan-tuan, apa yang berlaku, tenangnya wajah mereka, tuan-tuan, kerana redha-Nya mereka atas ketentuan Allah, dan mereka sangat bergantung kepada Allah Ta'ala. Tetapi bagi orang-orang kafir harbi yang memerangi Islam, yang mengambil hak dan sebagainya, ada doa khususnya. Antara dibacakan tadi dalam solat subuh kita, iaitu doa kunut nazilah. Boleh doakan kehancuran, porak-perandakan tentera mereka. Tetapi bagi orang Islam, mereka ni fasik, buat jahat, jangan doa kejahatan berlebihan. Bimbang esok dia tuntut kat kita akhirat atas lebihan balasan tu. Jelas tuan-tuan? Baik, kita akhirkan sikit lagi, iaitu hadis yang terakhir, hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Kata Rasulullah SAW, man atahu Allahu malan falam yu'addu zakatahu musila lahu maluhu yawmal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatani yutawaqquhu thumma ya'khudhu bilihtimatihi ya'ni shidqaihi thumma yaqulu ana maluka ana kanzuka thumma tala hadhil ayah. Nabi baca ayat ni tadi, wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Apa yang berlaku dalam hadis ni, Nabi kata, man atahullahu malan, siapa yang diberi harta oleh Allah. Ini iman, pertama sekali keimanan kita. Orang tanya kita, kamu ni kaya ni, harta banyak ni, aset banyak ni, siapa bagi ni? Jawapan kita hadis ni lah, Allah bagi. Man atahullahu malan, Allah bagi. Jawapan kita, siapa bagi kaya ni? Allah bagi kaya. Siapa sebut? Nabi sebut.
Dan kekayaan yang Allah bagi tu Allah perintah juga, Allah yang sama juga perintahkan supaya aku dah bagi harta, kemudian falam yu'addu zakatahu, kemudian dia tak keluarkan zakat daripada hartanya. Murka tak Allah? Allah murka. Kita satu orang majikan suruh pekerja kita atau kita bantu pekerja kita, kita tolong dia dalam keadaan susah, kita bagi dia kerja, tiba-tiba dia khianat kat kita, dia merugikan syarikat kita, dia buat benda yang kita tak suka. Manusia pun marah. Walillahi masalul a'la, bagi Allah Ta'ala lagi lah. Bila Allah bagi harta kepada hamba-Nya, Allah perintahkan keluarkan zakat, kemudian dia lawan Tuhan. Marah tak Allah? Allah murka. Bagaimana kemurkaan Allah itu digambarkan tentang zakat yang tak dikeluarkan? Musilallahu maluhu yaumal qiyamah syuja'an aqra. Harta tu nanti Nabi kata akan ditukar menjadi syuja'an aqra. Hadis sahih. Dia akan menjadi seekor ular jantan yang berkepala botak. Maksud ular jantan kepala botak sini adalah yang berkilatan kepala dia. Sebab ular ni memang sifat dia tak ada rambut pun. Tapi nak ceritanya terkumpulnya bisa yang ada atas ular tu menggerunkan. Ini sifat ular ni, syuja'an aqra ni. Dalam kitab Munyatul Musalli sebut tentang balasan orang yang tak sembahyang atas dunia ketika nazak sakarat dalam kubur atas di padang mahsyar. Dalam kubur nanti datang ular ni. Dalam hadis ni cerita tentang orang tak bayar zakat. Harta tadi tu akan bertukar menjadi ular tadi, syuja'an aqra. Ular ni disebut dalam hadis ini dengan sifat-sifatnya yang menggerunkan. Padanya ada 2 titik di atas matanya. Sebab tu harta kita atas dunia ni dia takkan bawa ke mati, ya, takkan bawa ke mati. Sebab Nabi memang pesan 3 perkara akan iring jenazah. 1 akan tinggal, 2 akan balik. Apa dia yang tinggal? Amalan. Yang balik keluarga, harta. Memang kalau kata kau kumpul harta 24 jam penat-penat ni atas dunia ni, harta ni bawa ke mati ke? Harta tidak bawa ke mati. Apa dalil kau? Nabi sebut harta ni akan pulang. Yang duduk dengan jenazah tu amalan dia tinggal. Habis tu dalam hadis ni kata zakat, harta jadi ular? Ya. Harta yang disimpan yang tidak dikeluarkan zakat, Nabi menyebutkan ia akan bertukar menjadi syuja'an aqra. Dia akan dikalungkan ke atas orang yang tak bayar zakat ni. Dia akan membaham tangan orang yang tak bayar zakat ni. Lalu kata ular, summa yaqulu, kemudian dia berkata, ana maluka ana kanzuka, aku harta kamu, aku simpanan kamu. Tu hakikat nanti di hari akhirat. Harta kita, ular ni akan menjadi harta, ditukar menjadi harta zakat kita yang tak keluar zakat ni akan bertukar menjadi ular. Kemudian Nabi pun bacalah ayat ni. Nabi baca ayat tadi, wala yahsabanna alladhi, ila akhir ayat, yang bermaksud jangan sesekali orang yang bakhil dengan harta benda yang dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya menyangka bahawa kebakhilan itu baik bagi mereka, bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan dengan apa yang mereka bakhilkan pada hari kiamat kelak. Surah Ali Imran ayat 180. Wallahu a'lam. Jadi cerita tentang cabang iman yang ke-22 itu zakat. InsyaAllah akan datang kita masuk pada cabang iman yang ke-23, berbetulan pun tak lama lagi, iaitu ibadah puasa dengan makna iman secara umum. Pasti banyak kekurangan dalam penyampaian, saya mohon ampun dan maaf. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw